Saya pernah travel sejauh 150 km, bertolak pukul 9 pagi sampai pukul 2.30 petang, semata-mata untuk hanya training dalam bola sepak. Dan saya lakukan benda ni selama 5 kali dalam masa seminggu, dalam masa 4 ke 5 tahun. Itulah kata-kata yang dikelakkan oleh seorang pemain boleh kita katakan hebat dekat Liverpool, ataupun aku sendiri dah boleh katakan antara legenda yang masih lagi bermain bersama Liverpool, iaitu Mohamed Salah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang pasal pemain Liverpool yang aku dah boleh kategorikan sebagai legend juga, iaitu Mohamed Salah. Segmen Sembang Play kita akan masuk pada hari ni lah, sebab Jumaat nanti kita akan buat UCL review dan juga UEL review juga. Dengar nama Mohamed Salah, fan-fan MU memang berbulu lah. Bukan berbulu sebab attitude dah, tapi berbulu disebabkan kehebatan dia. Bila fight dengan Manchester United je, Salah ni memang akan memberikan performa yang cukup baik lah. Tapi sebagai peminat bola sepak yang biasa, aku memang meminati Salah ni. Lagi-lagi dia bawa imej Islam dalam bola sepak, macam yang Sadio Mane buat. Dan Salah adalah top scorer all time untuk Liverpool dalam EPL. Baru je dia pecahkan rekod, iaitu rekod Robbie Fowler untuk menjadi top scorer all time untuk Liverpool dalam EPL setakat lah ni. Dan rekod tu masih lagi berjalan lah, sebab Salah masih lagi sangat-sangat muda. Dan buat masa sekarang, dia ni adalah penjaring ke-7 terbanyak untuk pasukan Liverpool sepanjang masa, dengan rekod sebanyak 178 gol daripada 291 perlawanan. Banyak betul nombor 7. Sensitif sikit dengan nombor 7 lah ni. Dan Salah juga merupakan penjaring terbanyak dalam derby Manchester Liverpool. Aku ingat dulu, tak silap aku, fan MU banyak bahas Salah kot, sebab awal-awal dia dekat Liverpool, walaupun dia perform, tapi dia struggle sikit kalau lawan MU. Tak silap aku, dalam 2 tahun pertama dia dekat Liverpool, dia tak boleh skor lawan MU. Tapi lah ni, Salah merupakan penjaring terbanyak dalam sejarah perlawanan antara Manchester United dan juga Liverpool. Kalau kau ada salah apa-apa fakta, apa boleh betulkanlah dekat komen. So kita nak tengok macam mana Mohamed Salah memulakan kerjaya dia dalam bola sepak. Jom kita mula. Mohamed Salah Hamid Mahruz Ghali, ataupun yang dikenali dengan nama singkat iaitu Mo Salah, dilahirkan dekat negeri Bashun, iaitu di Mesir. Lahir pada 15 Jun 1992 dan berposisi dekat bahagian winger dan juga boleh main juga sebagai seorang striker. Dan Salah ni dia minat main bola sejak umur 7 tahun lah. Budak-budak biasalah kan, memang minat main bola. Lepas tu Salah ni bukan just minat main bola je, dia pun sertai mana-mana competition yang dia boleh sertai dekat-dekat tempat rumah dia. Maksudnya ada peluang je dia masuk, ada peluang je dia masuk. Dan kawasan perumahan Salah ni adalah kawasan perumahan yang miskin lah, di mana family Salah pun datang daripada keluarga yang sederhana je. Dan waktu dia kecil, dia sertai 2 akademi dekat Mesir, iaitu Ittihad Bashun dan juga Al-Masen Tanta, sebelum menyertai akademi dekat Al-Mukaulun. Dekat Al-Mukaulun ni lah dia training lama sikit sebelum menjadi pemain profesional dekat situ. Bila dia sertai Al-Mukaulun ni lah dia mendapat kontrak profesional seawal usia 14 tahun. Tapi bila seorang paling muda mendapat kontrak profesional, kita dah rasa macam, wush, masa depan dia ni cerah lah, tak payah nak fikir nak belajar dah, tak payah fikir nanti nak raja apa dah. Tapi kita semua silap, bukan semudah tu. Sebab tim Al-Mukaulun ni, jarak dia daripada Mohamed Salah punya rumah adalah 150 km. Salah terpaksa menjalani perjalanan selama paling kurang 5 jam dalam 5 hari dalam masa seminggu, semata-mata untuk training bersama Al-Mukaulun. Sebab waktu tu Al-Mukaulun mereka tak sediakan fasiliti untuk ambil player ataupun fasiliti untuk bagi player tu tinggal dekat-dekat dengan mereka. Kalau player tu nak tinggal dekat-dekat dengan mereka, tu adalah inisiatif player tu sendiri. Tapi macam biasa, macam kata tadi, Salah adalah datang daripada keluarga sederhana. So takkanlah dia pun nak pindah rumah semata-mata untuk bagi Salah ni main bola. Dan Salah ni juga dia terpaksa korbankan sekolah dia tahu, semata-mata untuk training bersama klub tu. Tapi dia bukan tak pergi sekolah langsung, dia pergi sekolah, tapi setiap hari dia sekolah just 2 jam je, iaitu daripada pukul 7 pagi sampailah ke 9 pagi. Lepas tu dia keluar daripada sekolah untuk pergi training dekat Al-Mukaulun tu. Ni dia cerita sendiri. Dia kata dia bergerak ke tempat latihan daripada pukul 9 sampai dekat tempat latihan lebih kurang pukul 2 ataupun 2.30 petang. Lepas tu dia rehat sat. Start training pukul 4 petang, habis training pukul 6.30 petang. Lepas tu dia bergerak balik pula. Hambayalah dah penat-penat tu, nak bergerak balik, nak menjalani perjalanan panjang pula nak balik. Nak pi tu tak apa lagi, nak balik tu. On the way balik sampai rumah pukul 10 malam. Sampai rumah pukul 10 malam tu dia mandi, dia makan, lepas tu tidur. Rutin inilah yang dilakukan oleh Salah tiap-tiap hari untuk menjadi seorang pemain bola sepak yang hebat macam hari ni.
Dan dia buat ni selama lebih kurang 4 ke 5 tahun tau dekat situ. Bukan setahun, bukan sebulan, bukan seminggu. So nak abadkan hang, kalau mental tak kuat memang tak boleh buat lah benda ni. Dan Salah pun bagi tahu dia ni terpaksa bertukar-tukar bas untuk sampai ke tempat tu. Sebab perjalanan kan panjang, so tak ada lah bas yang turun direct nak sampai ke sana. So bagi aku memang semangat Salah ni memang tinggi lah untuk menjadi pemain bola sepak yang hebat. Waktu tu coach Salah dekat pasukan Al-Muqawlun nampak potensi besar yang ada dekat Salah ni. Tapi kalau hampa nak tahu, Salah ni dia bukan main dekat wing dulu. Dulu start dia main dekat posisi left back. Tapi dekat situ coach dia dah nampak potensi besar dia dekat situ dan tukar Salah ni untuk menjadi seorang winger kanan. Dan pertukaran posisi tu memang berhasil. Salah berjaya menjadikan 11 gol daripada 38 gol untuk pasukan Al-Muqawlun. Bila dia dah rasa dia dah boleh pergi jauh pada waktu ni, dia ni ambil cabaran untuk bermain dekat Eropah. Untuk seorang pemain yang masih lagi belum ada pengalaman yang cukup besar untuk main dekat Eropah, memang satu cabaran yang besar untuk dia berpindah ke Eropah. Sebab ialah hang daripada negara Mesir, hang nak pindah ke Eropah, culture berbeza, situasi berbeza, macam-macam berbeza dengan hang. So ini adalah cabaran sangat-sangat besar untuk Salah. Dan cabaran pertama untuk Salah adalah dia menyertai pasukan Basel. Salah mula-mula disertai trial dengan pasukan Basel. Salah dapat juga walaupun sempat diragukan trial tu. Presiden Basel time tu sempat meragukan kualiti Salah tau. Sebab waktu Salah menjalani trial dekat pasukan Basel tu, Presiden Basel time tu kata, nampak Salah dalam trial ni tak macam Salah dalam game selalu pun. Dia ni sampai kata Salah ni hantar kembang tau untuk trial dekat sini. Sebab dia nampak dekat trial tu Salah tak padu pun. Tapi kemungkinanlah Salah gugup dalam waktu trial tu. Tapi macam mana pun last sekali Salah dapat juga trial tu dan membuktikan kualiti hebat dia dekat Basel. Dan bila dia dapat sertai pasukan Basel, walaupun liga dekat Switzerland ni taklah kompetitif sangat, tapi Basel ni selalu main dekat UCL, so akan bagi satu pendedahan baru untuk Salah untuk berhadapan dengan kelab-kelab ternama dekat Eropah. Dan ini juga adalah satu peluang untuk Salah menunjukkan diri dia dekat Eropah. Total dalam 47 penampilan bersama pasukan Basel, Salah berjaya menjadikan 9 gol. Dalam 2013-2014 UEL Knockout Phase, dia berjaya bantu Basel untuk singkirkan pasukan Spurs. Bukan saja bantu untuk kalahkan pasukan Spurs, Salah berjaya skor juga dalam game ni. Dan semi-final Europa League tentu dia pun jumpa Chelsea. First league memang Salah nampak gugup gila disebabkan tentu ada Ashley Cole, memang payah lah. Tapi second league Salah mendapat confident kembali. Walaupun pasukan Basel tak berjaya melepasi semi-final tu, tapi Salah berjaya menampilkan penampilan cukup hebat dan berjaya menjadikan gol dalam perlawanan kedua. Correct shot game ni lah yang membuatkan Salah diminati oleh pasukan Chelsea. Dan pada Januari 2014, pasukan Chelsea telah sah mendapatkan Mohamed Salah daripada pasukan Basel. Dia dapatkan Salah dengan nilai 11 juta pound. Dan untuk pengetahuan hampa, waktu ni Chelsea berjaya dapatkan Salah, tapi ada satu kelab sebenarnya yang sedang bersaing untuk dapatkan Salah. Apa nak tahu siapa? Kelab tu adalah Liverpool. Liverpool sebenarnya dah tahu dah potensi Salah ni lama dah, sebelum Klopp main dekat Liverpool lagi. Tapi sayang tentu peluang Chelsea untuk dapatkan Salah ni lagi cerah, so mereka dapatkan Salah tentu. Tapi walaupun Liverpool gagal untuk dapatkan Salah, tapi mereka ni tak give up. Mereka terus pantau Salah keadaan daripada masa ke semasa. Dan bila pindah ke satu kelab besar, cabaran yang memang tak ada dekat kelab-kelab yang lain. Walaupun Basel sekalipun, bila dia pindah dekat kelab seperti Chelsea, persaingan memang sangat-sangat ketat lah. Hang akan berhadapan dengan pemain-pemain berkelas dunia. Dah lah hang ni masih muda. Lepas tu hang main daripada kelab Basel je. Lepas tu hang pemain Mesir pula. So memang orang tak pandang sangatlah Salah ni dekat pasukan Chelsea. Dan Salah pun terpaksa bersaing dengan pemain-pemain ternama seperti Hazard, Oscar dan juga Willian. So memang susahlah Salah ni nak masuk dalam first E. Lagi-lagi dia masuk waktu Januari 2014. Kalau dia dah tahu waktu musim panas, kemungkinan besarlah peluang besar untuk main tu ada. Sebab dia boleh tunjukkan kemampuan dia waktu pre-season. Tapi sayang bila dia main Januari memang payah jugalah nak perform. Sebab ramai pemain Chelsea yang bermain dengan Salah tentu bagi tahu depa nampak potensi Salah ni dekat Chelsea. Dan Drogba pun bagi tahu dia ni tak terkejut tau tengok Salah perform dekat Liverpool, sebab dia tahu Salah boleh buat apa dekat Chelsea dulu. Dan bekas pemain bintang Chelsea iaitu Hazard bagi tahu yang Salah ni tak pernah dapat kesempatan untuk bermain dekat Chelsea. So sayanglah bagi aku Chelsea melepaskan pemata-pemata depa, lagi-lagi Salah lah. Dan Chelsea sebenarnya banyak dah buat silap lepaskan pemain muda depa terlalu awal. Contohnya macam Kevin De Bruyne depa lepaskan, Romelu Lukaku pun mereka lepaskan juga. Lepas tu mereka sign dengan harga yang mahal pula. Macam tu juga mereka buat dekat Salah. Dan bila dia habiskan 1 tahun dekat Chelsea sebagai pemain pinggiran, Salah juga berjaya skor gol untuk pasukan Chelsea. Dia skor 2 gol. Akhirnya Salah pun dipinjamkan ke pasukan Fiorentina, iaitu pada Januari 2015. Dan bila dia pindah ke Serie A ni lah dia berjaya buat kontribusi kembali. Dia berjaya mendapatkan keyakinan dia kembali. Dalam hanya 29 game, Salah berjaya buat 13 contribution untuk pasukan Fiorentina. Berjaya skor 9 gol dan buat 4 assist untuk pasukan Fiorentina. Bila perform macam tu dekat Fiorentina, Chelsea masih lagi belum buka mata. Mereka loankan lagi ke pasukan Roma. Tapi kali ni mereka bukan saja loan, mereka letak buy option sekali pada hujung musim
kalau pasukan Roma ni nak permanentkan dia, iaitu dengan nilai 15 juta euro. Dan dekat Roma lah Salah start dikenali dan start menjadi pemain yang hebat dekat situ. Musim pertama dulu Salah dekat situ, dia berjaya berada di tempat keempat untuk top scorer dalam Serie A dengan skor 14 gol dekat situ. Dan benda ni membuatkan pasukan Roma terus permanentkan dia disebabkan bakat yang dia ada. Musim lepas tu dia perform lagi, dia skor 15 gol pula dalam Serie A. Penampilan hebat Salah tadi lah membuatkan Liverpool yang waktu tu baru saja kehilangan Philippe Coutinho mencari-cari seorang winger yang berbakat untuk gantikan tempat Coutinho. Dan Liverpool tentu mereka ni tak fikir panjang, mereka terus dapatkan Salah dengan nilai 36.5 juta pound, yang bagi aku harga tu terlalu murah lah untuk kualiti yang Salah bagi, dan kita boleh kata jackpot jugalah untuk pasukan Liverpool. Tapi tak boleh lah nak kata jackpot juga, sebab tengoklah cara Klopp bina Salah ni daripada pemain berpotensi dekat pasukan Roma menjadi pemain berkelas dunia dekat pasukan Liverpool. Tapi sebelum tu, sebelum kita lanjutkan cerita pasal Salah ni, aku nak share something yang menarik dekat hampa. Hampa pernah tak tengok orang bawa kereta sport, kereta mewah-mewah macam Rolls Royce ke? Hampa pernah nampak tak? Hampa pun berpeluang juga untuk bawa kereta tu. Sebab kali ni aku bawa satu platform, ni bukan platform MLM, ni platform untuk sewa kereta. Kalau hampa berminat untuk menyewa kereta mewah, kereta yang eksklusif dan juga high class, ataupun kalau hampa nak pergi rumah bakal mak mentua hampa, aku cadangkan hampa semua pergi dekat ASK Car Rental. Dekat sini macam-macam kereta mewah ada mat. Cakap je brand apa hamau. Rolls Royce Phantom, Aston Martin, Porsche, Lamborghini Huracan, Mercedes G63 yang ori tu, bukan upgrade-upgrade, dan banyak lagi lah brand yang mewah-mewah yang ada dekat sini. Memang nak abadkan apa, kalau hampa tengok senarai kereta yang ada dekat sini, memang hampa rasa macam nak sewa. Sebab kalau nak tunggu hampa beli kereta tu, memang hampa tak belilah. Hambai lah hang tengok kereta ni sebelum-sebelum ni kan, hang tengok ramai orang bawa kan, tantah mereka pun bawa kereta sewa juga. Kita tak tahulah, tak tuduh mana-mana lah kan. Kita tengok orang bawa kereta tu kemas apa kan. Apakah salahnya untuk kita treat diri kita sendiri untuk sewa kereta dekat kedai ni? Sebab nak beli tak mampu, sewa pun jadilah. Beda apa rumah mak mentua bagi dapat apa tu dulu, tapi nanti kahwin dia terkejut lah tiba-tiba bawa wira. Nak mudahkan cerita hampa boleh lah pergi dekat website ASK Car Rental ni, dan hampa boleh tengok sendiri jenis-jenis kereta mewah yang ada dekat sini. Tapi nak abang hampa, depa ni bukan sahaja sediakan platform untuk sewa kereta, depa ni juga sediakan private jet untuk disewa. Sampai private jet pun depa sewa. Hang boleh lah rasa pengalaman si An naik private jet dia macam mana. Dan nak memudahkan lagi urusan hampa kalau hampa nak sewa kereta ni, aku dah deal dah dengan toke dah, kira dah kancing dah, kira jumpa boleh tampak pala dah. So aku sediakan promo code Pala Bola Studio untuk hampa dapatkan diskaun 20%. Nasib baik dia bagi 20%. Kalau dia bagi 70% ke 7% ke, semua berkaitan nombor 7 ke, aku block dah lama dah, aku tak promote kat hampa. Sebab lah ni sensitif sikit dengan nombor 7. Ada sebarang pertanyaan, hampa tekan link dekat description kat bawah ni untuk dapatkan info-info lanjut. Selain website, hampa juga boleh follow Facebook dan juga Instagram Car Rental, iaitu ASK Car Rental. Okey, sambung tengok video. Dan dekat Liverpool lah dia menjelma menjadi predator yang sangat-sangat berbahaya. Musim pertama saja dia dekat Liverpool, dia tak ambil masa yang lama untuk beradaptasi. Dia telah buktikan dekat Chelsea dia ni adalah seorang pemain sangat hebat untuk bermain dekat EPL, berjaya skor 32 gol dalam satu musim dalam EPL. Dan untuk pengetahuan hampa, dalam rekod 38 game, ini adalah rekod tertinggi gol semusim yang dijadikan oleh seorang pemain, iaitu 32 gol. Kalau untuk all time adalah Alan Shearer lah, iaitu 34 gol. Sebab dulu main lagi banyak game daripada 38, so pemain ada chance lagi banyak untuk skor gol. Musim Salah skor 32 gol tu pun, Harry Kane yang skor 30 gol pun tak dapat ligan. Tapi tak tahulah musim ni kot-kot Haaland berjaya pecah rekod Salah pula. Sebab setakat lah Haaland dah ada 27 gol dah walaupun mengalami penurunan prestasi. Dan season pertama Salah dekat Liverpool, dia ni hampir-hampir berjaya dapatkan UCL pertama dia bersama Liverpool. Tapi sayang, harapan dia kali ni dipatahkan oleh pasukan Real Madrid. Bukan harapan dia dipatahkan, malah dia punya bahu pun dipatahkan juga oleh Sergio Ramos. Yang game tu kita boleh kata memang diingatilah, disebabkan dalam game tu banyak momen yang kita boleh ingat. Salah satunya adalah Sergio Ramos jatuhkan Salah sampai Salah injured. Lepas tu Karius buat silap pula. Lepas tu gol cantik daripada Gareth Bale. Macam-macam lagi lah momen dalam game tu, yang bagi aku Salah injured dalam game tu lah membuatkan Real Madrid lagi mudah untuk menang, selain kesilapan Karius lah. Yang mana kecederaan Salah tentulah menjadi faktor terbesar untuk pasukan Liverpool kalah dalam game ni, selain kesilapan besar yang dilakukan Karius juga. Waktu ni ramai frust Salah injured, tapi waktu tu Messi dapat masuk World Cup. So sayanglah, Salah telah berusaha sehabis baik untuk bantu Messi ni untuk melayakkan diri ke World Cup. Tapi sayang, bila masuk World Cup dan dia tak dapat bagi kontribusi yang banyak, so Messi pun tak dapat menang satu game pun dekat situ. Next season lepas tu,
Salah terus perform bersama pasukan Liverpool. Aku masih ingat lagi ramai yang mengatakan waktu tu Salah adalah one season wonder, tapi Salah telah menutup mulut haters untuk perform di musim kedua, dan pada musim 2018-2019 Salah hampir berjaya dapatkan trofi EPL pertama dia bersama Liverpool dan trofi EPL pertama Liverpool dalam tempoh 30 tahun. Tapi tentu sayang Manchester City kecewakan mereka dengan perbezaan je 1 poin je. Tapi kekecewaan mereka musim tu berjaya diubati dengan kemenangan UCL, iaitu mereka berjaya kalahkan Spurs 2-0, yang mana dalam game tu Salah juga berjaya menjadikan gol juga. Tapi pada musim tahun 1920, kemarahan Liverpool dalam EPL memang tak dapat halang lagi-lagi dengan kehebatan trio mereka, iaitu Salah, Firmino dan juga Mane. Liverpool terus konsisten dan berjaya menang dan berjaya dapatkan trofi EPL pertama mereka, meninggalkan pencabar terdekat mereka jauh dekat belakang, iaitu pasukan Manchester City. Dan sampai lah ni Salah terus konsisten untuk menjadikan gol bersama pasukan Liverpool, dan lah ni dah jadi penjara terbanyak dah untuk pasukan Liverpool dalam EPL, dengan memintas legenda Liverpool yang lain iaitu Robbie Fowler, iaitu 128 gol. Dia skor 129 dan still rekod gol tu boleh bertambah lagi. Itulah contoh pasal Mohamed Salah, pemain datang daripada negara Mesir yang tidak dipandang langsung, datang dengan cita-cita yang besar, dan perjalanan hidup Salah memanglah memberikan inspirasi yang cukup besar dan pengajaran yang besar dalam hidup kita semua, kecuali satu, iaitu jangan sambut Christmas. Hak tu je lah. Hak lain boleh kata baguslah Salah ni kan. Tengok dekat hujung pun nak bubuh juga. Tapi personally bagi aku as fan bola sepak, aku memang menghargai bakat Salah ni. Tapi sayang Salah ni perform macam mana pun payah jugalah nak dapat place dalam Ballon d'Or. So itulah video kali ni. Siapa lagi player yang hampa nak aku sembang, dan hampa boleh komen dekat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.